Saudara, cuma yang agak-agak meranjatkan saya hari ini, dan warga juga terpempan supaya kerana hari ini tular, saudara, dah tular, dah tak boleh nak diskat lagi dah tentang apa ini perbualan telefon antara Harun Idris dengan Yang Amat Perdana Menteri. Boleh dikatakan panjang, lebih kurang 3 minit lebih. Cuma saya tak berkenan, saya cukup tak berkenan dengan Harun Idris ni. Tak tahulah, mungkin itu budaya orang Melaka, saya tak tahulah ya. Tapi beliau memanggil bercakap dengan Yang Perdana Menteri, kau aku je. Kau ingat mak aku gini. Jadi bagi saya, suka tak suka kita kena menghormati, respect the chair ataupun kerusi yang beliau sandang lah sebagai Perdana Menteri. Tak sepatutnya dia ada panggil cakap benda begitu, lepas tu menyatakan bahawa aku dah buat begini, aku dah begini. Saya rasa kasar lah, saudara. Saya rasa lah, tak tahulah secara mungkin orang Melaka tak ada masalah benda itu. Tetapi bagi saya sebagai seorang yang bekas, beliau adalah mantan Ketua Menteri, tapi tindak tanduknya mengatakan dia berjumpa dengan DAP, orang nak lantik dia balik sebagai Ketua Menteri, itu hak anda lah. Jadi bagi saya tak sepatutnya berbicara. Cuma yang paling lebih mengecewakan saya, bagaimana perbualan seorang Perdana Menteri, telefon Perdana Menteri kita ni sudah boleh dirakam. Apakah tidak ada security ataupun keselamatan kepada telefon yang abang-abang Perdana Menteri? Kalau ini berlaku, artinya orang lain semua boleh buat tapping ataupun merakamkan bicara Perdana Menteri. Ini tidak elok, ini tidak baik dari segi aspek keselamatan. Jadi saya harap pihak berkuasa, pihak multimedia, pihak berkuasa lah yang ini harus segera menyiasat. Sebab dulu pun kita dengar juga macam mana perbualan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu itu, Datuk Seri Najib dengan isteri dia pun boleh tular dalam media sosial. Jadi apakah negara kita ini dilihat sebagai negara yang tidak lagi selamat dari segi aspek privacy ataupun hak peribadi? Kalau bicara Perdana Menteri dengan Idris Harun, boleh semua orang dengar. Itu Perdana Menteri. Bagaimana pula dengan kita rakyat biasa? Kita bercakap, berbual dengan isteri kita, kita berbual dengan anak kita, kita berbual dengan kawan kita, kita dah berbual dari segi aspek dagang kita. Jadi Saudara Roslan Haji Dollah, di Parlimen tu adalah separuh benar, separuh palsu, kerana mereka punya imuniti. Betul, Saudara Roslan? Saya tidak menafikan itu, saudara ya. Jadi kalau di Parlimen tu memang kadang-kadang tu tak betul. Jadi tembak aja, tapi setengahnya benar kerana ada imuniti. Baik. Jadi berhubung dengan panggilan telefon yang dibuat oleh Idris Harun pada Yang Amat Perdana Menteri, jadi terdedah banyak cerita lah bagaimana dia begitu begini. Tapi bila memburukkan Datuk Selamat Ali, Rauf dan sebagainya, bagi saya tak sepatutnya lah. Begitu juga tular satu lagi, iaitu perbualan telefon antara Yang Berhormat Jailani Khamis, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Rambia daripada UMNO, dengan Nurhizan Hassan Bakti, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri yang bebas perkara batu. Beliau dulu adalah Ahli Dewan Undangan Negeri mewakili parti DAP, dan perbualan beliau juga boleh dirakamkan dan orang dapat tahu, tular dalam media sosial. Saya dengar perbualan itu, apa sebenarnya? Untuk apa didedahkan? Untuk apa ditularkan? Saya tak faham. Kerana situ adalah berupa rahsia antara mereka. Pulanglah. Benar kita dengar lah, betul orang pun pula bagi tagline, ada ni offer, nak bagi imbuhan, kalau boleh patah balik dan sebagainya, sukuk. Bagi saya tidak bersetuju. Kalau itu natijahnya, teruskanlah. Kalau Melaka perlu adakan pilihan raya negeri, adakanlah pilihan raya negeri. Itu yang terbaiknya. Sebab itu saya katakan, pulangkan kembali pada rakyat. Tetapi kalaulah dalam keadaan sekarang ini, kita tidak mahu UMNO ini dilihat sebagai parti yang merobek demokrasi. Yang menang tak menang. Saya menghormati prinsip demokrasi. Sebab yang menang, orang yang kalah itu mesti memperakui pihak yang menang, dan pihak yang menang tak boleh menindas pihak yang kalah. Itu asas prinsip demokrasi. Dan sepatutnya dalam prinsip demokrasi, majoriti memerintah yang minoriti. Sekarang ni kita, macam saya katakanlah, selalu songsang lah, sebab kita kecil, kita perintah yang ramai. Jadi akhirnya tonggang langgang, haru biru negara kita ni. Dan sekarang ni tak menentu.
Ya, saudara Mayang Seri maksudnya perlu arahan, saya tak tahu. Jadi bagi saya Ling jangan lupa balik beli dan suami Mak Isa. Endingnya UMNO meeting bersama PN. Saya rasa tak ada keperluan. Sebab itu saya kadang-kadang saya agak bercanggah pendapat dengan sahabat saya Saudara Ismi. Dia hendakkan supaya ada penyatuan antara UMNO, mewujudkan, memperkukuhkan balik Muafakat Nasional. Benar, tadi saya tengok rakaman, ada gambar yang tular dalam media sosial, yang berhormat Datuk Mak Hassan bersama dengan Yang Hormat Tuan Ibrahim, bersama dengan Ketua Pemuda, bersama dengan Saudara Idris Ahmad, dan juga ini siapa lagi, seorang lagi tu, jadi 3 orang. Mereka ada Dr. Zamri, mereka ada sesi minum teh. Bagi saya okey, tak ada masalah. Tetapi kalaulah untuk disantun balik Muafakat Nasional, kita nak prinsipnya jelas. Bagaimana kita memulakan ikatan persahabatan dulu, hendaklah kembali pada asalnya. Tapi nak paksa UMNO menerima PBM ini, bagi saya ini stupa. Macam mana saya katakan, sekarang ni pun saudara lihat sendiri macam mana apa berlaku di Cameron Highland. PAS bermesyuarat dengan Perikatan Nasional, tiba-tiba buat pengumuman tanpa memikirkan perasaan sahabat kita Saudara Ramli, ahli parlimen. Beliau adalah anak jati di Cameron Highland dan mewakili warga orang asli yang begitu dihormati. Tiba-tiba nama dia hilang, korang-korang nak digantikan dengan calon daripada PAS atau daripada Bersatu untuk bertanding kawasan parlimen di Cameron Highland. Bagi saya itu tindakan yang amat biadab. Orang masih hidup lagi. Jadi macam mana kita nak menyantuni persahabatan sebegitu? Jadi saya orang kata baiklah UMNO dengan PAS bersama dalam Muafakat Nasional dipaham. Setakat wawan buat apa, tapi tidak diterjemahkan keikhlasan. Kita nak melihat keikhlasan daripada pimpinan pada PAS, sejauh mana mereka ikhlas dengan UMNO. Bagi saya terus terang saya katakan, dalam keadaan sekarang ni saya lebih suka UMNO bertanding solo, bertanding sendirian. Soal menang kalah kemudianlah kita pulang pada kuasa Allah. Kita tidak boleh mendahului kuasa Allah SWT. Kerana bila kita bersama dengan PAS, dengan tuntutan mereka hendakkan kursi dan sebagainya lebih saudara. Jadi apa lagi tinggal pada kita? Contohnya saya bagi tahu. Kerana kalau kita bersama dengan PAS, kita akan kehilangan satu negeri yang dulu kita dominan, iaitu negeri Kedah. Kalau bersama-sama lagi akan datang, PAS akan terus memerintah negeri Kedah. PAS akan terus memerintah di Kelantan, PAS akan kita izinkan memerintah di Terengganu. Apa kata Datuk Mat Said? Sedangkan dari segi aroma demokrasi, dalam suasana prinsip demokrasi, kita kena terima lah hakikat siapa yang menang, dia lah Hairul. Kenapa pula mesti kita bedak-bedakkan tertentu? Saya setuju bahawa UMNO Selangor dah buat ketetapan nak bersama-sama dengan Muafakat Nasional. Okeylah, itu mereka akan ubi. Tetapi tidak bolehlah mereka mau menjadi acuan. Mereka nak tentukan macam di Cameron Highland. Saya bila dengar saja, bila saya menatap kenyataan di Cameron Highland itu, memang menyirap saya. Saya tidak boleh terima. Kerana orang masih ada lagi. Dan Tuan Ramli berkhidmat dengan baik di Cameron Highland. Kenapa beliau mau disingkirkan? Malahan Tuan Ramli akan dicalonkan sebagai calon timbalan speaker. Kenapa tempat beliau nak diambil pada oleh Bersatu atau PAS? Ya, kalau mereka nak ambil, okey, lawanlah. So kalau nak lawan, apa artinya Muafakat Nasional? Apa artinya kita nak berbaik? Sebab saya katakan jangan sampai UMNO rasa rugi. Yang ini saya bersetuju dengan pandangan Presiden UMNO. Dia tuntas, dia katakan no Bersatu, no way. Jadi tak payahlah nak di repair balik, nak konon-kononnya PAS menjadi orang tengah. Tak payah dah. Nak sekarang ni kita nak, macam saya ulangi sekali lagi, kalau benar-benar PAS kata nak supaya menyantuni antara UMNO dengan PAS, mana kawasan yang UMNO punya tu, maka hendaklah dikembalikan kepada UMNO. Maka kawasan Jeli, kawasan Tanah Merah, kawasan di Bukit Gantang, ini kawasan di Tanah Merah, di Masjid Tanah, ini kawasan di mana orang bertanding dulu atas tiket UMNO, milik UMNO. Mana PAS kena berusaha lah untuk memenangkan balik pada UMNO. Kalau mereka prinsipnya sanggup buat lagu itu, bolehlah juga kita terima. Ini tidak. Asyik kita saja minta bergalah. Sikit-sikit lagi UMNO salah, sikit-sikit UMNO. Semua kesalahan diletakkan pada UMNO. Segala kemudahan, segala keenakan mereka peroleh. Ini tak betul. Saya tak bersetuju. Sebab itu saya katakan kalau gini kadang tak ada keperluan lagi lah. Saya minta maaf lah Saudara Ismi. Mungkin saya kira agak bertentangan dengan pandangan. Betul, saya katakan terus terang. Saya menyantuni, masing-masing bebas memberi pandangan. Tapi saya rasakan kalaulah kita berbaik tapi kita je yang kena. Asyik kita diminta untuk bersabar, kita diminta untuk bergalah, sampai bila?
Akhirnya kita berada di jurang yang lebih teruk lagi. Apa berlaku di Melaka? Saya melihat kalau di Melaka, insya-Allah. Tapi bila Idris Harun tularkan perbualan dia dengan Yang Amat Perdana Menteri, apa matlamatnya? Orang akan melihat seolah-olah UMNO ini mempunyai agenda, seolah ini UMNO juga bertanggungjawab atas kejatuhan ini kerajaan yang dipimpin oleh UMNO di Melaka. Ini keadaannya. Sebab itu saya katakan saya saya marah bila saya dengar konon-konon adanya usahanya pimpinan UMNO Melaka nak bincang dengan DAP. Saya marah. Tapi saya lebih marah lagi kepada Idris Harun yang sanggup bersikap khianat. Apa salahnya tunggu, kenapa dia tak buat sikap macam mana Dr. Zamri? Saya setuju dengan Saudara Zamir Ibrahim. Kenapa tidak dia bersikap macam Dr. Zamri di Perak? Dr. Zamri juga adalah mantan ketua menteri, menteri besar. So bila kita ada perubahan kerajaan, tak ada pula Dr. Zamri mengwujudkan suasana nak jatuhkan Datuk Syarani, tidak. Maka okey, kalau kita dah memutuskan bagi Datuk Syarani sebagai menteri besar, nah kita sama-sama dokong. Tapi kenapa Idris Harun boleh bersikap macam tu? Contohilah Dr. Zamri. Saya bukan nak memuji sahabat saya, tetapi saya melihat keadaan ini, keadaannya sama. Iaitu kerajaan kita kalah di Perak. Bila kalah di Perak, Peja jadi menteri besar. Bila Peja berhenti dan tidak lagi menjadi menteri besar, sepatutnya kalau nak kembalikan, bagi balik pada Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Bila pucuk pimpinan memutuskan kepada Datuk Syarani, Dr. Zamri dia setuju, okey, tak ada masalah. Kenapa Idris Harun tak boleh terima hakikat? Kena ingat bahawa Melaka itu kalah di tangan kamu. Kamu jadi ketua menteri waktu itu. Kalau kamu hebat sangat, kamu membawa kemenangan lah. Tapi kamu kalah. Bila kamu kalah sekarang ni, bila bagi pada Dato' ini Sulaiman, kamu bising, apa hal? Lepas itu sekarang ni cuba nak bela diri. Saya tak tahu sama ada dia yang buat atau orang lain buat, saya tak tahu. Tapi bila tular perbualan dia dengan Perdana Menteri, nak tunjuk bahawa aku lebih baik rapat dengan Perdana Menteri. Ya, saya harap yang orang Perdana Menteri berhati-hatilah masa akan datang ni. Kita ada kawan, kadang-kadang sahabat ini juga yang makan kawan. Berhati-hati ya. Jadi saya tidak mahu berbicara lebih daripada itu. Saya amat mengharapkan agar UMNO ini jangan sampai dikecewakan di mata rakyat. Saya tidak redha melihat UMNO ini dirobek oleh tangan-tangan mereka yang masih berada di anjung kuasa. Bagi saya, UMNO harus terus melayarkan baterainya demi perjuangan agama bangsa tanah air. Dan kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.